بسم الله الرحمن الرحيم. Merdeka! Merdeka! Dipimpin oleh Salahuddin Ayyubi dan Masjidil Aqsa telah dibebaskan. Dalam peperangan salib yang keempat, umat Kristian telah kalah dengan begitu teruk. Disambung dengan peperangan yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11 dan 12. Seluruhnya dimenangi oleh umat Islam, kecuali peperangan yang terakhir. Peperangan salib yang ke-12 kita kalah. Sejak kekalahan itu kita kalah sampai hari ini. Dan kekalahan inilah menyebabkan kita terjajah. Dan kita lihat kita baru saja melangkah menyambut tahun hijrah baru 1441. Alhamdulillah dalam keadaan sihat, dan setahun lagi lah usia kita berkurangan. Kita juga baru menyambut semalam tarikh keramat kemerdekaan negara kita, yang kita syukuri dalam perjuangan yang begitu lama, dan akhirnya kita mengecap kemerdekaan yang kita sambut semalam. Kedua peristiwa ini kita rangkapkan insyaAllah pagi ini dalam tajuk kemerdekaan hakiki. Erti kemerdekaan menerusi sejarah perjuangan umat serantau. Barangkali perbincangan pagi ini berbeza dengan lain, dengan yang lepas. Kita lihat sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita dengan hati terbuka, sesuai dengan tema yang kita sebut, sayangilah Malaysia, Malaysia bersih. Bersih dalam konteks fizikal dan spiritual. Barangkali kita telah sebut banyak kali tentang fizikalnya, tetapi hari ini barangkali kita lihat satu aspek, yaitu physical spiritual. Apakah maksud bersih dari segi spiritual? Begitu juga kita lihat dalam tema sejarah ataupun hijrah yang kita sambut insyaAllah hari ini. Negara rahmat, umat sejahtera, yang juga membawa maksud yang sama. Dan marilah kita mulakan perbincangan kita dengan maksud erti kemerdekaan. Ada satu peristiwa yang ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan pagi ini. Ketika umat Islam dizalimi di Mekah, lalu baginda Rasulullah telah memerintah supaya sebahagian daripada umat Islam berhijrah ke bumi Habsyah. Rajanya raja yang alim, raja yang adil, dan rombongan ini diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Lalu ditanya oleh Raja Najasyi, apakah tujuan tuan-tuan datang ke negara saya? Di sini ada maksud kemerdekaan. Dan kita lihat kembali dialog di antara keduanya. Kata Ja'far bin Abi Talib sebagai ketua rombongan, Ayyuhal Malik, inna kunna qauman ajaliyah na'budu asnam wa na'kul maitah wa natil fawahish wa natul arham wa nusil jiwat wa ikul al-qawi minna al-dhaif hatta ba'athallahu lana rusulan minna. Wahai tuanku, kami dulunya ialah kaum jahiliah. Kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami melakukan keburukan, perzinaan, memutus tali persaudaraan, menyakiti hati jiran kami, yang kuat daripada kami makan yang lemah. Dan itu berlaku begitu lama sehingga Allah telah memerdekakan kami daripada amalan jahiliah tersebut. Allah telah mengutuskan Rasul dalam kami, yang kami kenal dengan amanahnya, kebaikannya, nasabnya. Rasul ini wa amrun Nabi sallallahu alaihi hadis. Rasul ini mengajak kami supaya bercakap benar. Wa ada amanah, melaksanakan amanah. Wa silatul rahim, wa husnul jiwat, wa kafil anil mahar wal jimat, wa nahanil fawahish, wa qala zur, wa qal mal yatim ila akhirih. Rasul ini mengajak kepada segala kebaikan, mengajak kami kepada kebenaran, untuk menghalang kami daripada melakukan perbohongan, makan anak yatim dan seterusnya. Lalu dengan kemerdekaan tersebut, kami dizalimi oleh kaum kami. Kaum kami telah musuhi kami sehingga kami terpaksa berhijrah ke negara tuanku. Sudilah apa kiranya tuanku menerima kami, sebab kami ingin melaksanakan agama kami secara merdeka. Itulah maksud kemerdekaan.
Kemerdekaan ialah lari daripada jahiliah dan semata-mata hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Lari daripada sistem manusia kepada sistem Allah yang murni hanif. Dalam peristiwa yang kedua, saya ingin berkongsi tuan-tuan, dalam pembukaan Parsi, sebuah negara yang besar ketika itu, ketika zaman Islam, dan di sebelah timurnya adalah kerajaan Parsi, di sebelah baratnya kerajaan Rom, dan kerajaan Parsi ini sangat besar. Ketika pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Umar telah memerintahkan panglima perang Islam Sa'd bin Abi Waqqas supaya membuka Parsi. Ini membezakan kita dengan penjajahan, tuan-tuan. Umat Islam tidak mengatakan penjajahan, tetapi pembukaan. Pembukaan maksudnya membawa manusia, memerdekakan manusia daripada amalan jahiliah kepada amalan Islamiah yang murni. Tetapi penjajahan menukar daripada zaman tamadun kepada penjajahan dan seterusnya. Dan itu sebabnya Sa'd bin Abi Waqqas ingin memerdekakan bumi Parsi daripada penyembahan berhala dan sebagainya. Dalam peristiwa ini, dia telah mengutus seorang pemuda yang masih lagi muda, Rabi' bin Amir. Dalam kisah seperti ini, usianya baru 30 tahun, dan diberitahu bahawa umat Islam akan datang untuk menyerang Parsi. Begitu toleransi Islam, sebelum berperang, mereka telah memberitahu, kami akan datang menyerang. Lalu panglima perang Parsi bernama Rastam bersama dengan segala tenteranya menunggu di istana Kisra rombongan umat Islam yang datang untuk memerangi mereka. Tiba-tiba yang datang hanya seorang pemuda saja, menunggang kuda, dan mereka menyediakan kapek yang banyak untuk menyambut rombongan Islam, tetapi yang datang seorang pemuda. Pemuda ini turun, pijak kapek yang tebal tadi dengan kudanya, dan tikam dengan lembingnya kapet yang sangat-sangat tebal tadi, menunjukkan bahawa apa yang ada pada Kisra tidak ada nilai di sisi Islam sekiranya mereka menentang ilahi. Lalu terperanjat seluruh istana. Maka terjadilah dialog yang kita sama-sama ingin hayati pagi ini, maksud kemerdekaan. Kata Rustam kepada pemuda tadi, ijlis, duduk wahai pemuda. Dan kata Rabi', ma aituka adhaifan hatta ajlis, innama aituka wafidan. Saya bukan datang sebagai tetamu untuk saya duduk, saya datang untuk berbicara, saya adalah utusan. Terperanjat seluruh istana mendengar jawapan seorang pemuda yang begitu merdeka jiwanya. Lalu Rastam berkata, ma lakum ayyuhal Arab ma alimna daqiqu ma alimna qauman adzal minkum wa la aqal minkum sya'nan antum ahlu jalan tutaridul ibil fi sahra famal ladzi atabikum. Kamu muka Arab bangsa yang hina, kamu datang ke negara yang paling besar di atas muka bumi ini, dan kamu datang dengan begitu angkuh. Apa maksud kamu datang wahai pemuda? Ini jawapan Rabi'. Naam ayyuhal malik, benar yang tuan kata itu benar. Kunna kama qulta wa ziyadah. Kami memang benar seperti yang tuan kata, hina, tetapi dulu sebelum kami Islam, tetapi sekarang kami sudah merdeka. Oleh sebab itu, kami dulunya kunna ahli jahiliyah, kami dulu ahli jahiliyah. Na'budu asnam, kami menyembah berhala. Yaqtul qarib qaribahu ala syatin, seorang membunuh temannya kerana seekor kambing. Walakin Allah ibtasna linukhrija al-ibad min ibadil ibad illa ibadil rabbil ibad. Tetapi kami telah merdeka daripada segala jahiliah yang Nabi telah mengeluarkan kami daripada menyembah sesama hamba, sesama manusia, kepada menyembah kepada Allah yang menciptakan manusia. Min dhaiqid dunya ila sa'atil akhirah, daripada sempit dunia kepada keluasan akhirah. Itu maksud kemerdekaan. Merdeka keluar daripada menyembah sesama manusia, menyembah Allah yang menciptakan segala manusia, daripada bekerja untuk kesempatan dunia kepada keluasan akhirat. Maka itulah jiwa merdeka. Ada orang negara mereka merdeka tapi jiwanya terjajah.
Ada ulama, ada ilmuwan yang dipenjara dirinya, tetapi jiwanya merdeka. Itu membezakan antara yang terjajah dan merdeka. Merdeka bebas daripada sistem manusia, hanya tunduk pada sistem Allah SWT. Itulah jiwa yang merdeka. Apakah ini telah kita punyai bila kita menyambut semalam 31 Ogos? Dan pagi ini saya ingin mengajak tuan-tuan untuk menungi sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita. Kita mulakan dengan peperangan salib. Peperangan salib berlaku di antara umat Islam dengan umat Kristian begitu lama. Allah telah menyatakan perkara tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tadha'anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak mungkin redha orang Yahudi dan Nasara kepada kamu kecuali kamu mengikuti agama mereka. Ini benar-benar terjadi. Apabila Islam telah berkembang, kita lihat umat Kristian telah berpakat untuk berperang menghancurkan Islam. Peperangan pertama, seluruh Eropah bersatu, dipimpin oleh paus mereka, dan mereka telah mengisytiharkan perang kata Islam pada tahun 1096, dan mereka kalah teruk dalam peperangan yang pertama ini. Dalam peperangan pertama ini mereka menggunakan pedang dan kuda, sedangkan umat Islam telah menggunakan teknologi. Begitu juga dalam peperangan yang kedua, umat Islam menang dengan bergaya dan mengalahkan tentera salib, sehingga mereka hampir pupus. Dalam peperangan kedua, mereka mengalami kekalahan yang sangat dahsyat. Peperangan salib yang ketiga dipimpin oleh Salahuddin Ayyubi, dan Masjidil Aqsa telah dibebaskan. Dalam peperangan salib yang keempat, umat Kristian telah kalah dengan begitu teruk. Disambung dengan peperangan yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11 dan 12. Seluruhnya dimenangi oleh umat Islam, kecuali peperangan yang terakhir. Peperangan salib yang ke-12 kita kalah. Sejak kekalahan itu kita kalah sampai hari ini, dan kekalahan inilah menyebabkan kita terjajah. Dan kita lihat sejarah keagungan Islam di Spanyol, ketika umat Islam telah mengembangkan sayapnya sampai pemerintahan yang begitu adil. Selama 1000 tahun, selama 800 tahun Islam bertapak di bumi ini. Tetapi dendam yang bersama dengan peperangan salib tadi terus berlaku. Dan apakah yang berlaku? Sebaik saja umat Islam telah kalah, umat Islam telah menerima malapetaka yang sangat dahsyat. Dan dalam satu hadis Rasulullah menggambarkan peristiwa yang hampir kita akan sebut ini. Dalam peristiwa ini Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wan Abi Abdullah Habib bin Arith radhiyallahu anhu, qala syakana ila Rasulillah wa huwa mutasid bi radah fi zil aqabah faqulna ala tansarudana ala tadunana wa qala qad kana min qablikum ya'khudh ar-rajul payah pada fil ard fayajan fiha summa yumata bil minshar wa ala rasi fajalan nisfa ini. Para sahabat bertemu Rasulullah ketika mereka dizalimi di Mekah. Rasulullah bersandar di Kaabah. Para sahabat datang dan minta Rasulullah berdoa supaya umat Islam dimenangi dan diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bangun dan menepelak permintaan tersebut. Apakah kamu tahu bahawa lelaki sebelum kamu yang berjuang untuk agama Allah ditanam paras kepalanya dan diambil gergaji, dibelah dua kepalanya, dan ini tidak menghalang perjuangan mereka. Wa yumshat bi amshatil hadid min madun lahmi wa azami ma yusuddu zalika andik an andihi. Lelaki lain digaru dengan sikat besi sehingga luruh segala darah dagingnya, yang tinggal hanya tulang, tetapi ini tidak menghalang perjuangannya. Apakah kamu sudah sampai peringkat itu? Wallahi yatamanna Allah hadzal amr hatta yasir rakib min sana ila hadramaut illa la yakhafu illa Allah wa zibu ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Demi Allah, apa yang berlaku sekarang ialah perancangan ilahi untuk memberikan anugerah syuhada kepada kamu. Dan demi Allah,
Islam akan menang. Satu masa seorang pengembara daripada Sona, Yaman, menuju Hadramaut, tidak takut pada siapa pun kecuali Allah. Rasulullah menggambarkan Islam akan menang, keamanan akan menjelma, wazibu ala ghanamihi, dan kambing tidak dimakan oleh serigala dalam perjalanan tersebut. Menggambarkan apabila Islam telah bertahta, maka rahmat akan memenuhi seluruh alam semesta, termasuk binatang buas tidak mengganggu ternakan. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu tak sabar dengan kemenangan ini. Perjuangan belum bermula tetapi kamu tidak sabar dengan kemenangan. Rasulullah mengatakan walakinnakum tasta'jilun, kamu orang yang tergesa-gesa untuk kemenangan. Pemuda-pemuda depan saya, tugas kita adalah berjuang. Kemenangan urusan ilahi. Dan itulah dipegang oleh seluruh pemuda di Palestin hari ini. Mereka berjuang dengan apa saja, sebab mereka hanya berjuang. Tugas mereka berjuang, sedangkan kemenangan adalah urusan ilahi. Rasulullah membayangkan demikianlah perjuangan agama. Ini benar-benar berlaku apabila kita telah kalah di Spanyol. Kita dibelah dua seperti itu. Ini gereja, lukis gambar ini menunjukkan bahawa kami musnahkan Muslim di Spanyol 5.6 juta, dan mereka tidak ada seorang pun yang tertinggal di Spanyol, dan toleransi tidak ada di luar Islam, tuan-tuan. Semasa 800 tahun kita merintah Spanyol, aman tenteram dengan penuh toleransi. Sebaik saja kita kalah, Raja Ferdinand dan Isabel di bawah naungan Katolik telah membunuh seluruh umat Islam, tidak ada yang tertinggal. 5.6 juta, tidak ada seorang pun yang tinggal. Wanita dibakar hidup-hidup. Sekarang peperangan salib yang ke-12 dimenangi oleh mereka. Mereka teruskan perang salib yang ke-13 yang sudah berlaku dan sedang berlaku sekarang. Sebaik saja kita kalah di Spanyol, negara Portugal, asalnya Bertukal, nama pemasih Arab lagi, telah dianugerahkan satu ijazah yang khusus kepada Lisbon untuk menghancurkan Islam di sebelah timur. Oleh sebab itu, gereja telah memberikan perang dunia yang perang salib yang ke-13 dipimpinkan oleh orang ini, Alfonso de Albuquerque. Ditugaskan untuk datang membunuh setiap orang Islam di timur. Bukan datang untuk mencari rempah sebagaimana diajar di sekolah hari ini. Dia datang untuk menggali kubur Rasulullah, dibawa balik ke Portugal dan dibicarakan di sana. Tuan-tuan, orang Katolik membicarakan orang mati. Oleh sebab itu dia ingin datang ke Mesir, ingin membunuh seluruh umat Islam sebagaimana mereka telah membunuh umat Islam di Spanyol. Tetapi mereka sampai sahaja di Laut Arab, mereka beritahu kekuatan Islam bukan di bumi Arab tetapi di bumi timur, di India. Di India ialah pusat pemerintah Islam ketika itu di Malabar, dan mereka menukar haluan mereka daripada Mesir terus ke India. Ini dicatatkan oleh seorang ulama kita, Syekh Zainuddin Al-Malabari, yang menulis Fathul Mu'in yang tuan-tuan pelajari di setiap masjid, dan dia menulis kitab lain, Tuhfah Al-Mujahidin, dan diterjemahkan apakah kandungan Tuhfah Al-Mujahidin. Dia menceritakan bahawa sebaik saja Portugis sampai ke pantai India, kerajaan Islam dihancurkan sebagaimana hancurnya kerajaan Islam Spanyol. Setiap orang Islam dibunuhnya. Dan saya petik sebahagian daripada petikan dia tulis oleh guru kepada Ibn Hajar ini. Ini dia tulis, diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Izinkan saya baca sebahagian daripada perbuatan Portugis kepada Islam di India. Syekh Zainuddin described the terror unleashed on the Malabari Muslims by the Portuguese, who were fired with a hatred of Islam and Muslim, indiscriminate killings of Muslim, rapes of Muslim women, possible conversion of Muslim to Christianity, enslaving of hundreds of Muslims, destroying mosques and building churches in their place, and setting light Muslim shops and homes. Itulah yang dilakukan oleh Portugis. Portugis datang untuk menghancurkan setiap jiwa Islam. Perang salib yang ke-13 yang tak pernah diajar dalam sejarah negara kita. Negara kita mengajar mereka datang untuk makan cari rempah. Mereka tak makan rempah, tuan-tuan, jangan kena tipu. Karipak pun mereka tak makan. Tak mungkin mereka datang mencari rempah. Mereka datang untuk membunuh umat Islam.
Ini perang salib yang ke-13 terus dilancarkan oleh gereja. Apabila selesai di India, dia mendengar bahawa sebuah negara Islam cukup besar bernama Moloko, dia datang ke Melaka dan dia ingin membunuh setiap orang Melaka sebagaimana dia membunuh orang India Malabari. Tetapi awas, orang ini lebih kuat pada mereka. Kota Melaka lebih kuat pada kota mereka. Kekuatan teknologi Melaka lebih kuat pada mereka. Meriam Melaka lebih hebat. Strategi plan B pun berjalan. Mencari proksi, dan akhirnya Melaka telah roboh. Kota Melaka tidak roboh, tetapi kota Melaka diroboh daripada dalam. Pengkhianat bangsa ini berlaku dalam sejarah penjajahan. Mereka bersama dengan penjajah telah memberikan ruang kepada Portugis untuk menghancurkan Melaka. Melaka tidak jatuh kecuali apabila pengkhianat daripada dalam istana yang melakukannya. Kemudian kita dijajah oleh Belanda. Belanda dengan Portugis dua bangsa yang berbeza. Yang satu menganut Protestan, yang satu menganut Katolik. Katolik dengan Protestan mereka tidak boleh bersama, mereka berperang. Belanda menganut Protestan dan Portugis menganut Katolik. Kedua-dua ini berperang dan akhirnya Belanda memenangi Melaka. Kita dijajah. Spanyol diberikan tugas khas untuk datang. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Portugis di Melaka, tujuannya adalah untuk menghancurkan setiap penduduk Islam di Melaka. Dan tugas ini diberikan kepada Spanyol. Spanyol datang ke Luzon, pusat negara Islam di sebelah timur, iaitu berpusat di Pulau Luzon. Nama bandarnya Ya Amanillah. Di situlah mereka telah menghancurkan umat Islam dan membunuh setiap diri umat Islam di Pulau Luzon, sehingga Luzon telah menjadi bumi Kristian sampai hari ini. Dan Ya Amanillah ditukar menjadi Manila. Manila ialah pusat pemerintahan Islam yang terbesar di sebelah timur selain Melaka ketika itu. Sejarah ini barangkali tidak dinyatakan dalam sejarah negara kita. Inilah yang kita nyatakan penjajahan demi penjajahan, sehingga perang salib yang ke-13 ini tak pernah tamat sampai hari ini, tuan-tuan. Dan kita lihat di Pulau Sulu, di Pulau Filipina yang akan menjadi nama Filipina, sultannya dipaksa memeluk Kristian, dan di antara sultan alim yang telah dipaksa memeluk Islam ialah Sultan Azimuddin. Maka berakhirlah Islam di Luzon sampai hari ini. Dan setiap pejuang-pejuang telah berundur ke Mindanao dan perjuangan diteruskan di Mindanao sampai hari ini. Dan orang ini disebut orang Islam Spanyol, orang Moro. Moro maksudnya Mauricos, maksudnya orang Islam Spanyol. Mereka tidak bezakan orang Melayu dengan orang Spanyol yang harus dihapuskan seluruhnya. Mereka sebut Moro. Moro daripada perkataan Mauricos. Perjuangan diteruskan sehingga mereka telah membentuk hub-hub di Asia Tenggara, dan inilah perjuangan mereka datang ke timur. Kemudian bersama dengan British juga misi yang sama diteruskan, tetapi sejarah mengatakan mereka mencari rempah. Tidak benar, tuan-tuan. Mereka datang dalam misi perang salib yang ke-13. Hasilnya kita lihat bumi Indonesia hari ini. Data yang dikeluarkan oleh mereka setiap 2 tahun, setiap tahun 2 juta umat Islam murtad dalam peristiwa perang salib yang ke-13 ini. Walhamdulillah. Dan negara kita tidak terkecuali. British dengan bendera salibnya, inilah dipegang oleh pemuda-pemuda kita ketika itu yang bersama British. Bendera salib Union Jack inilah yang menjadi simbol penindasan British ke atas penduduk negara ini. Apa yang berlaku pada akhir-akhir ini, pada tahun 1986 yang lepas, satu perkara yang sangat ajaib berlaku di Malaysia. Katolik dan Protestan telah bergabung. Mereka tidak boleh bergabung di mana-mana dunia. Mereka telah bergabung di Malaysia. Dan mereka sebut Council of Churches of Malaysia. Apakah maksudnya? Apabila seluruh dunia tidak boleh bersatu antara dua ini, tetapi mereka bersatu di Malaysia, apakah misinya? Dan mereka membina gereja yang sangat besar di Bukit Jalil sebagai simbol hub yang terakhir akan didirikan di bumi ini. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita lihat episod yang ketiga. Sebelum kita dijajah, kita berada di bawah kerajaan Osmaniyah yang sangat besar. Inilah negara Islam yang paling besar yang pernah wujud di atas muka bumi.
tetapi kita tak beritahu dalam sejarah kita. Daripada Afrika, daripada pantai barat Afrika menuju ke sebelah timur, ke hujung benua Asia, itulah letupan ataupun penguasaan kerajaan Osmaniyah satu masa dulu. Termasuklah alam Melayu dan seluruhnya di bawah kerajaan Osmaniyah. Siapa kerajaan Osmaniyah? Kerajaan ini asalnya daripada bangsa Mongolia. Mongolia telah datang menghancurkan Islam di Baghdad. Mereka menghancurkan ulama, membunuh ulama, membakar kitab. Selepas mereka menghancurkan Islam, mereka memeluk Islam beramai-ramai. Perkara yang tidak pernah berlaku dalam sejarah lain. Bangsa yang menang mengikut bangsa yang kalah. Dan Mongolia telah memeluk Islam beramai-ramai. Mereka lah membawa Islam ke Samarkand, membawa Islam ke China, sehingga China telah melaksanakan Islam ketika pemerintahan kerajaan Yuan, kerajaan Mongolia. Kerajaan Song dan kerajaan Ming, 3 dinasti Islam di China, sampai hari ini satu dinasti pun tak ada dalam sejarah negara kita, sebab sejarah China telah dipalsukan oleh penulis Amerika. Oleh sebab itu sejarah Islam di China telah dimalapkan sampai hari ini. Selama 3 dinasti Islam memerintah di China, Song, Yuan dan Ming, tetapi dalam sejarah China satu pun tidak ada yang menyatakan bahawa China melaksanakan hukum Islam dalam kurun-kurun yang diperintah oleh orang Mongol. Mongolia kemudian meneruskan ke barat, menyebarkan Islam. Akhirnya mereka membentuk Kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah dipimpin oleh Raja Mongolia. Dan sampai hari ini mereka jatuh pada tahun 1944, maka berakhirlah Kerajaan Islam buat selama-lamanya. Ketika itu kita lihat Melaka di bawah Kerajaan Osmaniyah. Kita ialah Osmaniyah. Sejarah negara kita tak pernah sebut kita bersama Osmaniyah. Bahkan Osmaniyah semakin kecil, tetapi masih mengekalkan Asia Tenggara. Sultan Mansur Shah di dalam sejarah Osmaniyah disebut sebagai gubernur Kerajaan Osmaniyah di sebelah timur. Begitu juga Sultan Iskandar Aceh juga disebut sebagai gubernur Kerajaan Osmaniyah. Dan bendera kita menggunakan bendera Osmaniyah yang sama. Inilah bendera Osmaniyah yang masih kekal hari ini. Turki masih menggunakan bendera ini, dan setiap negeri di negara Indonesia masih menggunakan bendera Osmaniyah. Selangor menggunakan bintang ini, Johor menggunakan bintang ini, Kedah menggunakan bintang ini, Terengganu menggunakan bintang ini, bahkan seluruh alam Melayu masih menggunakan bendera Osmaniyah, walaupun kita tak nak beritahu hubungan kita dengan Osmaniyah. Sebelum kejatuhan Osmaniyah, tuan-tuan, dalam khutbah Jumaat kita membaca khutbah untuk Sultan Osmaniyah, sehingga apabila mereka jatuh, barulah kepada Sultan setiap negeri kita baca. Tetapi di Yogyakarta, tuan-tuan, masih mereka membaca kepada Sultan Osmaniyah sampai hari ini. Dalam ketika menyambut Hari Raya, mereka menyebut kepada Sultan Osmaniyah, walaupun Osmaniyah telah tidak ada lama. Itulah kesan di antara hubungan Osmaniyah dengan alam Melayu. Ini raja yang dilatih oleh Osmaniyah, Sultan Alauddin Shah, yang diberikan mandat khusus untuk melaksanakan Islam di Melaka di bawah pimpinan Osmaniyah. Dan di sinilah kita lihat Islam telah dimertabatkan di Melaka, melaksanakan hukum tanzir, melaksanakan hukum qisas dan hukum hudud telah dilaksanakan di Melaka pada kurun yang ke-16. Oleh sebab itu Melaka disahkan sebagai sebuah negara Islam, sebagaimana Jawa juga telah disahkan sebuah negara Islam. Dan hukum Islam ini dikembangkan oleh Osmaniyah bukan saja di Melaka. Undang-undang Laut Melaka ialah Undang-Undang Harabah Islam. Kemudian dikembangkan di Pahang. Pahang menggunakan hukum Islam sepenuhnya ketika Sultan Abdul Ghaffar Shah pada kurun yang ke-16. Begitu juga Kedah melaksanakan hukum Islam dalam kurun yang ke-17. Perak melaksanakan dalam masa yang sama. Tetapi sayang, British telah memadamkan sejarah ini. British mengatakan bumi ini tidak ada sebarang undang-undang. Untuk merdeka, anda harus menggunakan undang-undang kami, undang-undang Kristian kami, common law, yang kita guna sampai hari ini. Walaupun sudah merdeka, tetapi kita masih menganut agama ataupun undang-undang Kristian common law sampai hari ini. Mereka lupa bahawa sejarah menunjukkan bahawa seluruh bumi Melayu telah ditadbirkan oleh undang-undang Islam sejak kurun yang ke-15 dan 16. Tuan-tuan yang saya hormati, Portugis sangat takut kepada Osmaniyah sehingga mereka tidak boleh lepas daripada Lisbon kecualilah mereka sampai ke Melaka tahun 1511. Dan kita lihat Khalifah masih meneruskan perjuangannya
Dan kita lihat timbul berbagai-bagai negara Islam di kawasan Asia Tenggara, termasuklah Aceh, Pagaruyung, Cirebon, Demak dan sebagainya. Dan perjuangan antaranya lah untuk menentang penjajahan, dan hari itu satu-satunya lah Portugis. Belanda telah mengambil alih dan timbullah pejuang-pejuang daripada ulama kita untuk menentang penjajahan. Dan tujuan pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan ialah peranan ulama kita yang tidak pernah disebut apabila kita menyambut kemerdekaan. Antara ulama yang pertama yang menentang Belanda ialah Syekh Yusuf Al-Khalwati, tokoh kita yang besar yang ditangkap oleh British, didekat oleh Belanda, dan dia terus berjuang di Jawa. Kemudian ditangkap, dibawa ke Ceylon dan akhirnya dibuang ke Afrika Selatan, sehingga umat Melayu di Afrika Selatan telah membentuk satu masyarakat yang sangat dinamik. Mereka adalah masyarakat yang bergaya, dan dialah menjadi inspirasi kepada Mandela. Mandela menobatkan Syekh Yusuf Makassar sebagai tokoh negarawan mereka, dan sistem apartheid dihapuskan berdasarkan kepada perjuangan Yusuf Khalwati. Inilah ulama kita yang besar yang sentiasa menyeru pelajarnya untuk berjihad menentang Belanda dengan darah dan air mata. Tapi perjuangannya tidak disebut ketika kita menyambut kemerdekaan semalam. Perjuangan ketika itu bukan berdasarkan biografi. Perjuangan satu umat, satu akidah. Geografi tidak memisahkan kita. Perjuangan diteruskan oleh Raja Haji daripada Bugis, dan dia juga kalah. Dia kalah bukan kekuatan tenteranya tidak kuat, tetapi dia dikhianati oleh tenteranya sendiri. Di Teluk Palas, Teluk Ketapang, dia menulis surat ini ketika dia dikhianati oleh tenteranya sendiri, dan depannya tentera Belanda sedang menghadapinya. Dia tulis, mari kita hayati apakah dia tulis. Maka hari ini 19 Rejab 1998 Hijrah, di Tanjung Palas, di Teluk Ketapang, inilah warkah yang kutulis. Kutulis di atas sejadah selepas selesai solat, dan aku tulis untuk panduan seluruh Melayu yang mengkhianati perjuangan ini. Sungguh demikian, aku menyadari bahawa terdapat kalangan armada perang Melayu yang aku satukan, dan pimpin ini. Terdapat golongan Melayu menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu, berhati Belanda. Mereka berani mati, sehinggalah petualang bangkit dari sujud tatkala imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancam pisau di belakang mereka, antara mereka. Tuan-tuan, Raja Haji menceritakan ketika serangan terakhir kepada Belanda, mereka bersolat, berdoa panjang, bersujud, tetapi ketika bersujud kawan bangun, tikam kawan. Itulah kekalahan Raja Haji. Dan yang menikam ini menerima rasuah daripada Belanda. Mereka bersujud, rupa-rupanya musuh masuk celah-celah setiap yang beriman, dan mereka selepas sujud yang lama, imam ialah Raja Haji, dan kawan bangun, tikam kawan. Kekalahan Raja Haji. Biar saya tak baca seterusnya suratnya. Biar peluru menembus dadaku daripada depan, bukan daripada belakang. Aku takkan undur walaupun aku seorang. Raja Haji, ya Allah, butakan mata Belanda supaya surat aku ini sampai kepada orang Melayu seluruhnya. Mereka bangsa pengkhianat yang mengkhianat dalam perjuangan setiap masa dan ketika. Ini pesanan Raja Haji. Kebetulan saya baca surat ini di tempat lain, ada keturunan Raja Haji bangun depan, di belakang. Ini sumpah kami, keluarga kami sampai hari ini. Kami bersumpah dengan surat ini bahawa di antara kami, di antara kita, barangkali musuh kita yang solat sebelah kita, sebab Raja Haji menyatakan bahawa yang menikam kita adalah musuh di sebelah kita yang sama solat seperti kita. Rupa Melayu, hati Belanda. Kemudian rupa Melayu, hati British. Inilah perjuangan yang telah berlalu, yang barangkali tidak ditulis dalam sejarah kita. Dan mari kita kenang satu lagi peristiwa, tuan-tuan. Apabila Kerajaan Osmaniyah mengutus keturunan Rasulullah bernama Said Hussein Jamaluddin Kubro pada tahun 1013 untuk sampaikan mesej Islam ke negara kita.
kita berada di sini tuan-tuan. Negara kita asalnya nama Champa. Ini juga tidak tulis dalam negara kita Islam Malaysia Merdeka. Kita asalnya di sini tuan-tuan. Nama negara kita Champa. Tapi sayang Champa sudah menjadi Vietnam hari ini. Inilah negara kita. Bandar-bandar Syahputra, Singapura, Indrapura, Wijaya, Kautara, Pandaraga. Inilah bandar kita. Di sinilah kita berjuang selama 800 tahun. Sama kita berjuang seperti kita berjuang di Spanyol, kita berjuang di Champa. Pertahankan. Mula-mula sekali Singapura telah jatuh dan sekarang bernama Hanoi. Kemudian Wijaya telah jatuh, sekarang bernama Hiu. Kemudian akhir sekali pertahanan Islam Melayu, pertahan di Pandaraga. Sekarang dia menjadi Ho Chi Minh. Kenangan indah kita bahawa negeri kita telah jatuh. Kemanakah perginya orang ini? Mereka dibawa oleh Osmania ke Aceh keseluruhan. Kebanyakannya di atas ke Aceh. Orang Aceh adalah orang Champa asal. Mereka bercakap dengan bahasa Champa sampai hari ini. Orang Aceh pun tidak tahu mereka bercakap Champa. Bila kita pergi ke Aceh, dia tak tahu dia orang Champa. Dan orang Minangkabau tidak tahu dia orang Champa, tidak tahu. Bahkan orang Kelantan pun orang Champa, dia tak tahu Pengkalan Champa menghasilkannya. Dan kita kalah, bumi kita tinggalkan di sana, telah menjadi Vietnam. Bukan itu saja tuan-tuan, kita kalah lagi. Bumi kita bernama Kamboja Desa. Kita diserang oleh kaum Mongolia bernama Thai. Thai telah menyerang kita. Kita kalah sebuah bumi yang besar bernama Kamboja Desa. Tadi kita telah kalah di Champa. Bangsa ini bangsa yang kalah. Dalam kekalahan itu ada pengkhianatan. Dan itulah sejarah yang kita tunjukkan sepanjang sejarah kita. Akhirnya kita jatuh. Dan Kamboja Desa kita bernama Thailand dengan sepenuhnya hari ini. Kita telah jatuh Champa. Benua kita bernama Kamboja Desa telah jatuh. Tetapi kita masih ada seketing kera ke bawah. Tetapi tidak lama kemudiannya jatuh lagi. Oleh sebab itu kerajaan Osmania telah menghantar ulama-ulama untuk dihantar ke kawasan ini, dan mereka telah dihantar ke Jawa. Wali Songo ialah bukan orang Jawa tuan-tuan, tidak ada orang Jawa. Kebanyakannya lah orang Turki, orang Mesir, orang Maghribi, dan sejarah Jawa mengatakan orang Wali Songo orang Jawa tidak benar sama sekali. Dia diutus oleh Osmania untuk sampaikan mesej kepada orang Jawa. Dan di antara tokoh yang dilantik oleh Osmania di sebelah timur ialah Syekh Abdul Samad Al-Palambani. Ia menulis Syiatus Salikin. Tuan-tuan tidak pernah diberitahu dia adalah komander tentera Osmania. Dialah memimpin tentera Osmania untuk membebaskan petani daripada cekaman Siam pada kurunnya ke-18. Dan setiap peperangan yang dilalui oleh Syekh Abdul Samad tidak pernah kalah. Dan oleh sebab itu tentera musuh telah merancang untuk membunuhnya, dan dibunuhnya dalam satu peperangan, dan kepalanya dipotong, badannya tertinggal di Chenok, di Narathiwat, kepalanya dibawa ke Bangkok, dan kepalanya masih disimpan di stadium. Tuan-tuan, kita boleh saksikan darah masih menitis daripada lehernya. Itulah Syekh Abdul Samad Palambani, orang Kedah. Walaupun namanya Palembang, tetapi dia orang Kedah. Ayahnya asal daripada Palembang, tetapi dia dibesar di Kedah, dan dialah ketua tentera yang tuan-tuan tak pernah disebut bahawa dialah ketua komander peperangan. Dialah tentera Osmania. Osmania sentiasa menghantar tenteranya bersama dengan setiap pertempuran, dan orang Turki kebanyakan tidak kembali semula ke Turki selepas mereka datang untuk membebaskan petani. Dan mereka berkahwin dengan penduduk tempatan. Itu sebab orang petani kulitnya putih, tidak seperti kita. Muridnya juga ialah komander selepas Syekh Abdul Samad Palambani, namanya Syekh Daud Patani. Sekali lagi Syekh Daud Patani digambarkan sebagai ahli sufi, tetapi dia memimpin tentera untuk perjuangan jihad, tetapi namanya tak pernah disebut dalam apabila kita menyambut kemerdekaan. Tuan-tuan, akhir sekali kita masih ada seketing kera. Tetapi dengan pengkhianatan Siam bersama British, maka satu lagi bumi kita hilang selama-lamanya, seketing kera. Nama-nama di selatan Siam ini tuan-tuan masih kita dapat saksikan. Phuket umpamanya bukit asalnya tuan-tuan. Ialah itu jala asalnya tuan-tuan. Tabai itu pertabalan, tabal. Dan Krabi itu asalnya Gharbi, pantai barat. Tuan-tuan, itu kenangan indah kita. Satu persatu bumi kita jatuh. Asalnya Champa telah hilang, Kamboja Desa telah hilang,
kemudian segeting kera telah hilang, kemudian Singapura telah hilang, dan kita hanya tinggal sekangkang kera yang bumi pesaka yang masih ada. Apakah kita dapat pertahankan untuk generasi kita akan datang? Tentera Islam yang kalah dalam perjuangan bersama dengan Syekh Daud Patani, dipijak dengan gajah beramai-ramai. Mereka diletakkan di bawah lembah dan pijak dengan gajah. Ini sejarah malang umat Melayu yang sentiasa kalah dalam perjuangan mereka. Itu sebab Kedah nama asalnya kalah, tuan-tuan. Sebelum ditukar menjadi Kedah, asalnya kalah. Orang yang kalah, orang Melayu tak pernah menang dalam peperangan. Bukan tidak kuat, tetapi pengkhianatan sentiasa berlaku dalam kalangan armada peperangan. Akhirnya kita tinggal kenangan. Bumi ini pun hilang, tidak ada lagi. Dan perjanjian antara Siam dengan Perancis bersama dengan British telah menyerahkan bumi ini seluruhnya kepada Siam tanpa ada sebarang rundingan dengan Raja Melayu. Oleh sebab itu perjuangan diteruskan. Orang petani tidak pernah mengakui bahawa bumi ini bernama Selatan Siam. Jangan sebut mereka Selatan Siam. Sebut mereka, kami orang petani. Kami bukan orang Selatan Siam. Kami tidak pernah iktiraf ini bumi Siam. Sebagaimana pemuda Palestin tidak pernah iktiraf bahawa bumi mereka adalah bumi Yahudi, mereka terus berjuang. Sama seperti orang petani. Mereka sedang berjuang tetapi bukan di sini. Mereka berjuang di peringkat undang-undang dan mereka berada di Switzerland sekarang untuk mencabar penyerahan petani dan setingkera kepada Siam, perjanjian yang tidak sah yang sedang dilakukan sekarang. Cukup malam, tuan-tuan, kita lihat di hujung setingkera. Di sinilah asalnya bumi kita. Yang apabila kita jatuh campa dan jatuh Kompoja Desa, kita membawa kenangan ke bawah dan kita nyatakan dalam Syair Siti Zubaidah menyatakan kekalahan kita. Yang kita bawa hanyalah buah campa. Kita panggil campa dak. Itulah yang tinggal kenangan. Kita bawa sebuah bunga, sekutum bunga yang kita sebut campaka, campaka. Itu sajalah kenangan kita bersama dengan campa, sebuah negara yang besar satu masa dulu, yang hanya tinggal kenangan indah. Kita bangsa yang kalah dalam sepanjang sejarah perjuangan kita. Kita dijajah satu persatu. Tidak ada negara umat Islam yang tidak dijajah. Sebaik saja jatuh Kerajaan Osmaniyah pada tahun 1924, Ankara dilakukan oleh tentera Azad moden, maka kita tidak ada negara yang tidak dijajah. Seluruh negara umat Islam telah terjajah satu demi satu, termasuk negara kita di Asia Tenggara. Siapakah yang berjuang untuk menentang penjajahan? Mari kita buka sejarah yang benar. Mereka sedang berbincang di Mekah. Inilah tokoh-tokoh perjuangan kita yang tak pernah kita sebut bila kita menyambut kemerdekaan. Di sebelah kiri ialah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sebelahnya ialah Syekh Abdul Rahman Misri, Syekh Abdul Wahab Bugis. Dan ini gambar menunjukkan perjuangan mereka sedang merancang jihad ke atas seluruh penjajah di atas bumi Melayu daripada hujung ke hujung, dan mereka tidak pernah membezakan geografi. Kita satu umat, satu akidah. Dan mereka mengatakan tentera inilah yang berjuang untuk menentang penjajahan, tetapi dalam sejarah kemerdekaan kita, perjuangan mereka tak pernah disebut. Selepas mereka tiada, maka perjuangan disambung oleh orang ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Inilah yang sangat ditakuti oleh penjajah, sebab dialah yang telah meniupkan semangat jihad dan mengeluarkan fatwa tidak boleh sama sekali orang Melayu, umat Islam di Asia Tenggara bekerjasama dengan musuh Allah, yakni British atau Belanda ataupun Spanyol. Tetapi orang Melayu sudah bekerjasama dengan British ketika itu. Orang Melayu ketika itu sudah menjadi tentera British. Orang Melayu telah menjadi kerani British. Orang Melayu sudah menjadi mata-mata British. Mata-mata British maksudnya spy British. Dan inilah musuh yang disebut bahawa perjuangan kita telah dinodai oleh orang Islam sendiri. Kemudian kita lihat Belanda menghantar Snoek Honje untuk melihat kekuatan Islam di Mekah. Dia berpura-pura meluk Islam dan dia melaporkan kekuatan umat Islam perjuangan di Asia Tenggara bukan daripada mereka yang berjuang di atas kebangsaan, tetapi ulama yang ada di Mekah. Nawawi Bentan, Syekh Ahmad Al-Patani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, tiga tokoh ini yang sangat ditakuti. Mereka lah yang rekrut pejuang-pejuang yang datang menentang penjajahan.
dan mereka ini disebut sebagai pemberontak. Dalam sejarah pejuang-pejuang yang dilatih di Mekah inilah yang disebut sebagai petualang, sedangkan mereka lah petualang. Dan di antara ulama yang dipimpin di Mekah untuk berjuang menentang Belanda ialah orang ini, Raja Ali Kerana namanya. Ulama besar yang warisi kerajaan Riau Lingga, tetapi dia telah dijatuhkan oleh Belanda. Pula penyengat pusatnya telah dibakar hidup oleh Belanda sehingga dia telah lari, tidak ada kekuatan lagi. Umat Islam di Mekah mengasuh raja ini, namanya Sultan Zainal Abidin yang ketiga, sebagai pemimpin untuk memimpin kerajaan Osmaniyah kembali di sebelah timur. Tetapi dia juga telah dikalahkan oleh British. British telah masuk Terengganu. Dan Sultan masuk Kelantan juga diberikan didikan di Mekah supaya pertahankan Kelantan daripada kemasukan British. Tetapi British telah masuk selepas kematian Sultan Mansur. Sultan Muhammad keempat menjemput British. Sejarah malang umat Islam berlaku satu demi satu. Ulama-ulama kita di Mekah telah berpakat untuk menghantarkan mufti supaya pertahankan negara ini daripada penjajahan. Di Selangor dihantarnya orang petani Tengku Mahmud Zudi yang dilatih di Mekah supaya datang berjuang menentang penjajahan di Selangor, tapi sayang Selangor telah jatuh. Sultan Abdul Samad menjemput British untuk masuk ke Selangor. Sejarah malang yang tercatat dan cukup malang apabila kita melihat kita menjemput penjajah untuk menjajah kita. Tengku Mahmud tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dan apabila mereka mengajak supaya Sultan Alauddin berjuang menentang British, Sultan Alauddin mengatakan tak boleh, kita harus taat pada kerajaan. Kerajaan adalah penjajah ketika itu. Kemudian Negeri Sembilan dihantarnya orang petani bernama Syekh Haji Muhammad Said, orang Linggi petani. Dan untuk menjadi muftinya, tetapi sayang Negeri Sembilan juga jatuh ke tangan British satu demi satu. Tidak ada satu bumi yang dapat dipertahankan. Dan ulama di Mekah menghantar ulama yang besar bernama Syekh Haji Osman Seni untuk menjadi mufti di Pahang, orang Kelantan asalnya, supaya mengasuh pemuda-pemuda menentang penjajahan British. Dan dilatihnya Datuk Bahaman, Mak Kilau, Mak Kelantan, Mak Kelubi sebagai tokoh-tokoh pemimpin untuk menentang British, sedangkan bangsawannya sedang bersama dengan British. Sayang tuan-tuan, inilah pejuang-pejuang yang tidak didendang bila kita menyambut kemerdekaan, dan bahkan mereka disebut sebagai pengkhianat. Bahkan mereka lah yang dikeluarkan oleh, yang dilatih oleh ulama kita di Mekah. Tok Janggut di Kelantan telah diberikan amanah apabila dilatih di Mekah untuk menjadi panglima perang jihad di Kelantan. Dan ini diberikan taulahnya oleh Syekh Ahmad Al-Batani untuk memimpin satu pasukan menentang British, tetapi sayang orang Melayu bersama British. Oleh sebab itu kita lihat apabila Datuk Janggut menentang British kerana bukan kerana cukai, tuan-tuan. Cukai tak penting. Yang pentingnya bahawa sistem Islam akan dikhianati oleh British dan sistem hukum syariah telah ditukarkan menjadi common law di Kelantan. Dan inilah perjuangan Datuk Janggut sebenarnya, bukan menentang cukai tetapi jihad di atas kalimah Allah. Yang menangkapnya lah Melayu, tentera Melayu, Malay Regiment, yang menjadi pengkhianat pada perjuangan Islam di negara ini. Malay Regiment sebenarnya British Regiment. Mereka dilatih untuk menangkap pejuang-pejuang ini, mata-mata dilatih untuk menangkap pejuang ini. Dan hari ini bila kita merdeka, kita angkat mata-mata ini menjadi hero negara. Kita tersalah memilih hero negara kita. Hero negara kita lah ulama yang berjuang dengan darah dan air mata. Mereka bersama British. Ini moyang kita, tuan-tuan. Tentera Melayu di bawah British, bekerja untuk British, pegang bendera salib Union Jack. Dan mereka lah petualang kepada perjuangan ulama seluruh dunia. Dan mereka lah yang pertahankan British di sini. Negara kita masih mengagungkan mereka sebagai hero negara. Bila kita menyambut kemerdekaan, mereka lah yang disambut sebagai hero negara, sedangkan mereka lah yang jadi petualang kepada perjuangan ulama kita. Osmaniyah memasuki tentera Melayu, menghantar kader-kadernya secara rahsia, menyatakan pada tentera Melayu, batalion Melayu ini, infanteri yang kelima yang berada di Singapura, bahawa kamu telah salah, kamu bersama dengan musuh Allah. Tugas kamu sekarang
tidak terlewat lawan British, dan kebanyakan tentera Melayu sedar bahawa mereka bekerja untuk musuh Allah. Mereka telah menentang British di Singapura, infanteri yang kelima, dan mereka di firing squad oleh British. Mereka ditembak oleh British beramai-ramai sebab British sudah hampir kalah di Singapura. Berita ini tak sampai kepada kita di sini. Perjuangan terus berjuangan, dan apabila Jepun datang dan mereka masih pegang, tentera Melayu pegang bendera salib sekali lagi. Ulama telah melarang sama sekali kita bersama dengan British, tetapi kebanyakan orang Melayu mereka bekerja bersama kerani British, menjadi majelis British, menjadi mata-mata British, menjadi tentera British, dan inilah cukup malang dalam sejarah perjuangan ulama menentang penjajahan. Penjajah disokong oleh orang Melayu kebanyakannya. Perjuangan kita berakhir di sini. Pulau Penyengat ialah tempat terakhir kita. Apabila seluruh negara telah jatuh ke tangan penjajah, maka kita berundur ke Pulau Penyengat, sebuah pulau yang sangat kecil. Tetapi disitulah perjuangan, sisa-sisa perjuangan diteruskan, dan diteruskan oleh Raja Ali Kelana, dan akhirnya dia kalah. Akhirnya kita dijajah seluruhnya. Tuan-tuan, akhirnya kita merdeka, hasil perjuangan ulama. Tapi sayang, British sudah sedar sekiranya ulama ini yang mendapat kemerdekaan, mereka akan ditolak ataupun dihalau keluar daripada bumi ini tanpa ada sebarang kepentingan. Oleh sebab itu, sebelum mereka dihalau, mereka merancang sesuatu. Tiba-tiba mereka kalah. Jepun datang, mereka kalah, dan mereka telah sedar bahawa kekuatan mereka tidak seberapa. Dan Jepun telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tuan-tuan, sekali lagi, siapakah yang beri kemerdekaan kepada Indonesia? Jepun jawapannya. Kenapa tidak pernah ada partai ini? Jepun digambarkan musuh yang sangat zalim. Dia zalim kepada tali baru British, yang dia zalim kepada ketua kampung, sebab ketua kampung menjadi spy kepada British. Dia sangat zalim kepada orang Melayu yang bekerja untuk British, termasuklah polis, termasuklah tentera, dan itulah yang berlaku dalam sejarah kita yang belum diungkai sepenuhnya. Jepun datang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, merdeka. Tapi sayang, tak berapa lama Jepun kalah, dan Belanda tidak mengiktiraf kemerdekaan Indonesia, tetapi orang dia Indonesia terus berjuang sehingga Belanda telah kalah. Mereka telah mengisytiharkan kemerdekaan penuh Indonesia. Mereka menentukan Pancasila. Sama juga dengan perjuangan di Melaya. Dr. Burhanuddin Hilmi telah mengisytiharkan kemerdekaan negara kita pada bulan Ogos 1945 di Hotel Majestic depan kereta api. Dan dia, sebagaimana Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia, maka kita merdeka pada masa yang sama. Berbeza dengan Indonesia, tuan-tuan. Orang Melayu menentang kemerdekaan. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Orang Melayu menentang kemerdekaan yang telah disahkan oleh Dr. Burhanuddin Hilmi. Mereka menentang. Mereka panggil British datang balik. Wahai master, kami telah ada orang yang merdeka. British datang kembali. Orang Melayu jemput British datang kembali. Dan kata British, bukan orang ini yang saya beri kemerdekaan pada kamu. Kamu saya akan beri kemerdekaan. Sebab orang itulah saat komunis. Sampai hari ini Dr. Burhanuddin Hilmi dalam sejarah kita disebut sebagai komunis. Inilah perjuangan yang sebenarnya, tuan-tuan. Tetapi Jepun telah kalah. British mengetahui sekiranya ulama yang mendapat kemerdekaan, dia akan dihalau keluar daripada bumi ini. Sebelum dia kalah, sebelum dia dihalau, dia mencari proksi. Proksinya diberikan hadiah kemerdekaan mereka yang tidak pernah berjuang. Inilah proksi yang diberikan kemerdekaan oleh British, sebab dia sedar sekiranya pejuang yang sebenar mendapat kemerdekaan, maka mereka akan dihalau seluruhnya. Mari kita kenali siapakah hero perjuangan kemerdekaan kita, yang jangan kita salah memilih siapakah kemerdekaan. Mereka mendapat kemerdekaan hasil perjuangan ulama. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita nak tahu siapakah pejuang negara kita, mereka yang dibenci oleh British, yang ditangkap oleh British, yang dibunuh oleh British, yang dihalau British, itulah pejuang sebenarnya. Yang pakai tie macam saya, pakai coat macam saya ini, yang pakai tie macam saya, itu petualang, bukan pejuang. Dan harga kemerdekaan kita sangat besar, tuan-tuan. Akhirnya alhamdulillah kita merdeka.
Merdeka. Merdeka. Soekarno tidak pernah melepaskan tangannya. Merdeka. Kita yang punya ini. Tetapi orang Melayu sangat bersedih. You will suffer if British go. Jangan kita merdeka. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Straits Times menyatakan orang Melayu menentang kemerdekaan. Lebih-lebih lagi orang Johor. Orang Johor tidak ingin merdeka. Siapa nak bayar gaji kita? Kalaulah tentera datang menyerang kita, siapakah nak tahankan negara kita? Kalau tak ada British, siapa nak buat kemajuan negara kita? Kita jarum pun tak boleh buat lagi. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Mari kita kenang kembali. Pejuang-pejuang ulama yang ingin merdeka, tetapi sebahagian bangsawan kita masih selesa dengan British. Inilah sejarah barangkali yang kita harus kenang kembali. Siapakah petualang, siapakah yang berjuang untuk merdeka. Akhirnya kita merdeka, alhamdulillah tuan-tuan. Dan ini simbol kemerdekaan kita. Tetapi mari kita renung sekejap. Tengok yang berjuang kemerdekaan yang diiktiraf oleh British dan negara kita. Tengok hidung mereka yang pegang bendera itu. Apakah sama dengan hidung kita? Bukan, tuan-tuan. Mereka bukan bangsa kita. Dan yang sama seperti kita, yang bawah. Yang hidungnya seperti kita, yang mati di bawah. Ini perjuangan sejarah yang tulis oleh British. Tuan-tuan lihat di dinding tugu kita. Ini adalah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Tuan lihat namanya. Apakah nama ada orang Melayu? Tak ada seorang pun nama Melayu. Yang ada nama India, nama British. Ini sejarah kita ditulis bahawa siapa yang bersama British ialah hero negara. Siapa yang menentang British ialah penderhaka. Dan sejarah ditulis dalam bentuk tersebut. Mari kita kenali kebenaran sejarah kemerdekaan negara kita. Kita lihat hadiah kemerdekaan ialah apabila yang berjuang, tidak berjuang menerima kemerdekaan, mereka menerima syarat yang sukar untuk kita bayangkan. Kerakyatan diberikan siap pukal. Yang kedua, untuk merdeka, kamu tidak ada undang-undang. Oleh sebab itu, untuk merdeka, kamu harus menggunakan undang-undang Christian Common Law sebagai undang-undang tertinggi negara. Nak, okey, sign semua, tiga-tiga, sign. Okey. Undang-undang paling tinggi di Malaysia, merdeka ialah undang-undang Kristian. Namanya Common Law. Undang-undang ini dibina berdasarkan kepada jajahan defect di England, diberi Charter of Justice oleh Queen dan dilaksanakan di England, dibawa ke India dan dibawa ke Melaya. Sampai hari ini, undang-undang tertinggi negara kita ialah undang-undang ini. Apabila perlembagaan negara kita siap dirangka oleh orang ini dan komitinya, termasuklah Hakim Abdul Malik pada India, Hakim Abdul Hamid pada Pakistan, tidak ada clause Islam dalam perlembagaan kita. Maka Abdul Hamid Pakistan telah mendesak Raja Melayu memasukkan Islam ke dalam perlembagaan, tetapi ditentang oleh Raja Melayu. Akhirnya secara paksa mereka masukkan clause Islam is the religion of federation, masuk pada tempat yang paling akhir, bercanggah dengan semua protokol yang ada dalam perlembagaan. Oleh sebab itu, apabila perjanggahan ini berlaku secara head-on coalition, Tengku terpaksa mendamaikan. Apakah maksud Islam is the religion of federation, iaitu seperti berikut. Saya ingin beritahu bahawa saya jelas bahawa negara kita bukan negara Islam. Negara sebagaimana yang dipahami, dan Islam sebagai negara agama persekutuan hanyalah sebagai untuk upacara resmi termasuk doa. Sekali lagi Tengku mengatakan, however, that the whole constitution was framed on the basis that the federation will be a secular state. Kita negara sekular sama seperti Turki. Oleh sebab itu, sekolah agama harus berbeza dengan sekolah sastra, dengan sekolah sains dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita isytiharkan bahawa kita adalah negara sekular dan disokong oleh setiap Perdana Menteri kita. Dan dalam kes ini, Tun Hussein On menyatakan sekali lagi, kita bukan negara Islam, kita negara sekular. Dan cukup menakutkan tuan-tuan, sebagai hadiah kemerdekaan, satu clause dalam perlembagaan kita, if any state law is inconsistent with our federal law, the federal law shall prevail and the state law shall, to the extent of inconsistency be void. Undang-undang tertinggi negara ialah undang-undang Kristian Common Law. Mana-mana undang-undang lain termasuk undang-undang Al-Quran yang bercanggah dengan undang-undang Kristian akan terbatal undang-undang ini. Kita membatalkan Al-Quran. Apakah kita masih Muslim, tuan-tuan? Hadiah kemerdekaan kita sangat berat untuk kita terima. Kerana undang-undang selain pada undang-undang Kristian akan terbatal, sejauh mana dia terbatal? Interest dibatalkan oleh Allah SWT.
wa halallahul bai'a wa harrama riba. Tetapi dalam kapitalisme, liberalisme, interest menjadi dasar ekonomi negara, maka Al-Quran dibatalkan oleh undang-undang common law. Oleh sebab itu, di manakah kita sebagai orang Islam yang kita mengaku bahawa undang Allah adalah undang tertinggi? Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah mengisyaratkan orang yang makan riba ialah orang yang bangun di akhirat nanti seperti orang yang dirasuk syaitan. Sebab mereka mengatakan qalu innamal bai'u mithlu riba, jual beli sama-sama dengan riba. Wa halallahul bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apakah dasar ekonomi kita, tuan-tuan? Ikhlas jawapan kita. Kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan asas interest sebagai asas ekonomi negara. Inilah yang dipegang oleh semua bank. Maafkan saya orang bank di sini. Hatta bank Islam ditubuh di bawah Akta Bank Negara yang masih berpegang pada interest. Tuan-tuan dengan bank Islam menggunakan mudarabah, tetapi bank Islam dengan bank negara masih dengan interest. Maafkan saya, tuan-tuan. Dan inilah apa yang kita sebut apakah kita sudah merdeka. Dan setiap transaksi kita diasaskan kepada riba. Termasuklah kredit kad yang kita pegang. Mari kita pegang dada kita lama, apakah kita bebas dalam pembelian rumah kita daripada riba, kenderaan daripada riba, sebab Allah telah istiadatkan perang terhadap riba dan syarat kemerdekaan ialah untuk kita menerima riba balik. Dan Rasulullah telah mengisytiharkan bahawa riba adalah amalan jahiliah. Negara yang mengamalkan riba adalah negara jahiliah. Bukan saya kata, Rasulullah menyebutkan negara jahiliah, mereka yang mengamalkan riba, sebab riba menindas. Ini rumus riba. SN equal A R to the power N minus 1 over R minus 1. R ini adalah interest, tuan-tuan. N ialah selama mana tuan tidak bayar. Bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan, harian. Inilah yang digunakan oleh bank dalam kredit kad, tuan-tuan. Dan inilah yang dikatakan sebagai penindas. Dan ini dinyatakan oleh tokoh ekonomi dunia. Dan tuan lihat bagaimanakah dia menyatakan bahawa krisis ekonomi dunia hari ini disebabkan oleh sistem interest. Dan untuk menyelesaikan masalah ekonomi harus kembali kepada ekonomi Islam. Dia memeluk Islam dan dia menggigil-gigil dalam satu seminar. Dia mengucap syahadah apabila menyaksikan keindahan Islam dalam ekonomi. Akhir sekali, tuan-tuan, mari kita kenang kembali ucapan Rasulullah, khutbah Rasulullah terakhir ketika haji terakhir bagi Rasulullah. Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, isma'u qawli, dengar baik-baik perkataan saya ni. Fa ini la alqakum ba'da mi hadza bi hadza mauqif abadan. Barangkali kita tak berjumpa lagi lepas ini. Rasulullah membayangkan baginda akan wafat. Inna dima'akum wa amlakum haramun kalikum kahurmati ayyukum yaumikum hadza fi asyarikum hadza fi baladikum hadza. Dan saya istiharkan hari ini, darah kamu, harta kamu haram untuk dicerobohi sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, sebagaimana haramnya bulan ini. Dan saya istiharkan Rasulullah dalam ayat seterusnya, setiap amalan jahiliah akan terbatal hari ini. Saya membatalkan amalan jahiliah dua perkara hari ini. Pertamanya hutang darah dan yang kedua adalah riba. Riba ialah amalan jahiliah. Negara yang melaksanakan riba adalah negara jahiliah. Dan itulah nasib kita. Sebagai hadiah kemerdekaan, kita menerima sistem ekonomi, sekular ekonomi yang berteraskan interest. Allah menyebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, apa tu'minun bil kitab wa takunu bima famajazama yaf'alu bidzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuridun ila asyadil azab. Surah Al-Azim. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu ingkar dengan sebahagiannya? Dan nasib mereka yang melakukan demikian ialah kehinaan di atas muka bumi. Di akhirat nanti akan dikembalikan pada azab yang pedih. Kita beriman dengan solat, dengan puasa, dengan haji, tetapi ingkar dengan sistem ekonomi. Kita ingkar dengan sistem siasat, dan orang seperti itu Allah menyebut bahawa di dunia hina, di akhirat azab yang pedih. Ini ialah syarat yang kedua, sekularisme dalam pendidikan. Dan sekularisme ini dilaksanakan di Turki. Ini tokohnya lah Mustafa Kemal Atatürk. Apa dia kata? Dia kata, I have no religion, saya tidak pernah ada agama, saya bukan Islam. And at times I wish all religions at the bottom of the sea. Saya harap seluruh agama dihapuskan di atas muka bumi. Ini sebagai model kepada sekularisme. Dan inilah yang disebut oleh Perdana Menteri British, seorang Yahudi, William Gladstone. Dia mengatakan, selagi kitab ini ada di tangan umat Islam, kita tak boleh kalahkan mereka.
pisahkan mereka daripada kitab ini, dan ini dilaksanakan oleh menteri kita Cik Khairi Johari. Apabila tulisan Jawi telah dihapuskan, maka umat Islam tidak dapat membaca Al-Quran lagi. Tak dapat membaca Jawi, tak dapat baca Al-Quran, confirm. Dan inilah dilaksanakan dengan jayanya. Dan akhirnya kita sedar hari ini, kita ingin kembali pada Jawi. Ketika kita baru sedar, maka kita ditentang oleh diri kita sendiri. Orang kita menentang Jawi beramai-ramai hari ini, selepas kita sedar bahawa inilah perancangan musuh Islam yang sebagai datang dengan syarat kemerdekaan kita. Terakhir tuan-tuan, dalam budaya kita, apakah kita mengamalkan budaya Islam sepenuhnya? Sedangkan hari cuti pun kita cuti ikut mereka. Kita cuti hari Ahad kerana mereka ingin pergi ke gereja. Kita cuti hari Sabtu kerana sebab orang Yahudi ingin ke sinagog pada hari tersebut. Dan mereka tidak dibenarkan bekerja pada hari Sabtu. Mereka mengambil 2 hari cuti, hari Jumaat dan hari Sabtu. Dan kita sebagai umat Islam, kita turut sama dengan mereka merayakan hari yang sama. Dan kalau kita cadangkan supaya kita bercuti pada hari Jumaat, maka kawan kita yang balik daripada sekolah-sekolah agama mencerita kepada kita, tak boleh kita cuti hari Jumaat. Kenapa? Sebab Allah mengatakan, faiza qudiyatis salatu fantasiru bil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan cari rezeki Allah. Hari Jumaat mereka kata tak boleh cuti. Saya tanya mereka, kalau hari Jumaat tak boleh cuti, apakah apakah alasan kita cuti hari Sabtu? Apakah alasan kita cuti hari Ahad? Kalau hari Jumaat kita harus bekerja, apatah lagi hari Sabtu dan hari Ahad. Dan disitulah jati diri kita telah hilang sama sekali. Dan soalannya, apakah kita sudah merdeka? Ingat kembali jawapan yang diberikan oleh Rabi' bin Amir tadi, linukhrija min ibadil ibad ila rabbil ibad. Keluar daripada sistem manusia kepada sistem ilahi sepenuhnya, maka itulah orang merdeka. Pegang dada kita lama-lama, apakah kita orang yang sudah merdeka ataupun negara sudah merdeka, jiwa masih terjajah. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih para ulama.